Kelestarian teknologi hijau terus dipertingkat bagi memastikan pembangunan mampan di samping memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang serta meningkatkan kesedaran awam terhadap teknologi ini. Ikuti laporan bersama Syahidah Jamsari. Penubuhan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KETA) disusuli persidangan penting Conference of Parties COP21 di Paris jelas membuktikan komitmen kerajaan dengan matlamat melestari teknologi hijau melalui setiap pembangunan negara yang diterjemah melalui peruntukan tahunan dalam pembentangan bajet. Malah, pada bajet 2016, Kerajaan Persekutuan meletakkan pembangunan teknologi hijau sebagai keutamaan kedua daripada 5 tunjang yang dibentangkan dengan pelbagai projek berimpak tinggi dilaksanakan sejak 2 tahun lepas. Antaranya projek loji rawatan kumbahan Pantai 2, projek penyaluran air mentah Pahang Selangor serta projek sambungan Tara Trans Borneo. Selain itu, banyak projek berkaitan perkhidmatan turut dipergiat dan dimajukan selaras dengan dasar teknologi hijau negara yang menekankan sektor utama iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Meningkatkan mutu hidup rakyat dengan menjamin kualiti alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi merupakan faedah terbesar dalam mengaplikasi teknologi hijau. Menyaksikan kerajaan tidak pernah lupa menyediakan peruntukan tahunan untuk sektor ini. Justeru, kerajaan sebagai pemangkin kelestarian teknologi hijau negara turut menjalankan inisiatif perolehan hijau GCP sebagai pengukuhan sokongan terhadap industri berkaitan. Antaranya memastikan 20% pembelian peralatan pejabat bagi kementerian dan setiap agensi mesti melibatkan teknologi hijau. Kalau katakan dia nak membuat bangunan-bangunan, dia mesti ada penyelenggaraan haba, ada bahan-bahan binaan yang ada certification, piawaian hijau. Maka inilah komponen-komponen dan itu telah dilakukan tahun lalu, tahun ini, dan bakal akan 12 kementerian akan terlibat dalam pemulihan barangan-barangan ini. Ini akan membawa pelaksanaan dasar ini ke arah teknologi hijau. Datuk Seri SK Devamani turut menjangkakan bajet 2017 lebih kepada memfokuskan kesejahteraan rakyat selari dengan projek pembangunan teknologi hijau yang berterusan. Bajet kita ni dia ada projek-projek sambungan. Daripada tahun ini, tahun depan ada projek sambungan. Maka dana, ada 2 jenis dana. Dana pertama adalah dana pengurusan. Pengurusan, dan lepas tu dana pembangunan. Maka dana pembangunan kita bukanlah setinggi 3-4 tahun yang lalu ketika pendapatan. Dan ada projek-projek baru. Yang projek-projek baru yang memberi fokus kepada rakyat, kesejahteraan rakyat. Maka projek-projek raksasa mungkin akan mendapat tempat kedua. Kesejahteraan dan kepentingan rakyat akan mendahului dalam bajet ini. Promosi yang efektif dan kesedaran awam adalah faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembangunan teknologi hijau. Justeru, bagi menjayakannya, pada tahun lepas peruntukan sebanyak RM45 juta diberi bagi menjayakan pelan tindakan mobiliti elektrik. Satu daripadanya ialah program Sikal Elektrik Rakyat Satu Malaysia dengan menempatkan sekurang-kurangnya 1,200 unit buah basikal elektrik di 6 buah universiti. Program ini bertujuan untuk memupuk serta memahami kepentingan teknologi hijau di peringkat institusi pengajian tinggi. Selain daripada fokusan kepada sektor kenderaan elektrik melalui basikal, kerajaan juga telah menambah baik pelaksanaan Green Technology Financing Scheme atau skim pembiayaan teknologi hijau, di mana ianya diperkembangkan dan disambung sehingga tahun hadapan. Peruntukan sebanyak RM3.5 bilion itu masih kekal, tetapi pada masa sama kapasiti atau limit untuk mendapatkan pembiayaan itu ditambah baik daripada 50 juta untuk para pengeluar kepada 100 juta. Kerajaan akan memberi jaminan 60% dan peruntukan rebate sebanyak 2% pada faedah yang dikenakan oleh pihak institusi kewangan. Ini memberi kebaikan ataupun menambah baik lagi pelaksanaan projek-projek teknologi hijau.
pada masa sama kita pun sedang melaksanakan usaha-usaha untuk memberi insentif yang dipanggil skim insentif teknologi hijau dan juga produk-produk teknologi hijau. Yang perkara ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 2 tahun yang lepas. Sehingga kini, hampir 300 projek telah pun dilaksanakan dengan pelaburan hampir RM5 bilion dengan pembiayaan skim tersebut diluluskan oleh pihak institusi kewangan sebanyak RM2.8 bilion. Ia melibatkan pembangunan tenaga hijau yang mewujudkan lebih kurang 4,000 peluang pekerjaan baru. Industri baru ini berteraskan institusi berteknologi tinggi dan berpengetahuan tinggi. Ini memupuk peluang industri baru bagi masyarakat. Harapan Green Tech Malaysia ini adalah yang pertama lebih banyak insentif atau perkenalkan untuk memberi lebih banyak peluang pada masyarakat melibatkan diri dari segi teknologi hijau. Yang penting kita memberi peluang pada masyarakat untuk masuk melibatkan diri, bukan dari segi memberi subsidi, memberi peluang untuk melibatkan diri dari segi perniagaan, industri, sebab kita percaya kalau kita wujudkan peluang tersebut, masyarakat akan berkembang dan pihak industri akan berkembang dan melibatkan lebih banyak peluang pekerjaan dan memberi lebih baik kebaikan pada kerajaan sendiri melalui income tax dan sebagainya. Itu perkara yang pertama yang patut kita khususkan. Di samping itu kita pun boleh lihat apakah aspek-aspek lain sebagai contoh kenderaan elektrik ataupun produk-produk berteknologi hijau yang boleh diberi penekanan supaya masyarakat boleh mampu memiliki kenderaan tersebut dan peralatan tersebut.